Saya amat terkejutlah dengan angka yang begitu besar yang rakyat Malaysia yang jadi buruh paksa, ya. Ada ramai yang diseksa dan sebagainya, yang terkandas di Myanmar, Laos dan sebagainya. Jadi skam sindiket buruh paksa ni, kita kebanyakan mangsa buruh paksa, sindiket job scammer ni diperdayai oleh agensi orang tengah menerusi iklan peluang kerja di social media sosial. Ramai ejen-ejen ini masih beroperasi di dalam Malaysia. Jadi saya minta penerangan daripada Menteri, apakah tindakan yang dilakukan oleh pihak kerajaan terhadap agensi atau ejen yang didapati terlibat dalam sindiket scammer ini dalam Malaysia. Mereka merupakan orang tengah di sini yang beroperasi di Malaysia. Dan apakah terdapat kerja G2G antara negara-negara? Apakah kerjasama, ya, G2G antara negara-negara yang terlibat, terutamanya negara Myanmar, Cambodia dan China juga? Sebab kita tahu bahawa didapati laporan-laporan China, KK Garden ini dioperate oleh sindiket daripada negara China juga. Saya mohon penjelasan daripada Menteri. Terima kasih. Terima kasih, sahabat saya Bayan Baru sekali lagi. Strategi pasukan polis ada dua. Yang pertama, pencegahan. Yang itu melalui kaedah kempen secara meluas, gunanya untuk mengingatkan rakyat Malaysia agar tidak mudah terpengaruh. Ada kesan atau tidak? Jawapannya ada. Jumlah laporan polis paling tinggi adalah pada April tahun lepas. Itu sebanyak 73. Trend itu terus menurun seiring dengan kempen yang dibuat. Kempen bukan pasukan polis saja, tapi juga pertubuhan masyarakat madani, distinguished individuals dan badan-badan NGO yang khusus membawa isu ini. Februari kita baru mencatatkan 1 laporan polis. Januari ada 9. Jadi bila kita plot graf, trend itu menurun. Ini adalah fungsi pencegahan. Fungsi penguatkuasaan pula adalah kita mengenal pasti ejen atau syarikat-syarikat ini. Setakat ini dalam pengetahuan saya yang ditaklimat oleh pasukan polis, ada 2 syarikat agensi pekerjaan dalam negara kita yang telah ditangkap. 8 orang individu yang ditangkap daripada 2 agensi pekerjaan ini. Baik. Datuk Yang di-Pertua, apabila kita selamatkan sejumlah yang saya sebut tadi, kita profilkan mereka. Pasukan polis temu bual mereka. Hasil temu bual itu, dia jatuh dalam 4 kategori. Pertama, mereka betul-betul tertarik dengan tawaran iklan kerja di luar negara. Dan bila pergi ke sana, keadaan tidak seperti yang mereka bayangkan. Dan ini kes yang kumpulan pertama. Kumpulan yang kedua adalah bermula mereka angkat kaki meninggalkan negara. Mereka tahu mereka sebenarnya nak jadi scammer. Sebab itu di sana ada yang dah berjaya. Maksudnya bila dia jalankan kerja scammer, dia capai KPI, kutipan yang mesti dia capai melalui tawaran scam cryptocurrency ataupun love scam ini. Jadi bila dia capai, dia tak nak balik. Ada juga. Saya kena jujur mengesahkan dalam parlimen ini. Tapi kategori yang kedua tu memang dia tahu. Tapi bila dia sampai sana, dia tak capai KPI. Maka dia kata dia menjadi mangsa dan dia dihubungi kita untuk minta diselamatkan. Saya juga nak sebut hasil siasatan polis setakat ini. Video yang viral menunjukkan ada individu diseksa, dipukul, tidak melibatkan rakyat Malaysia setakat ini. Ya. Jadi melalui profil yang kita buat ini juga, kita dapati bahawa di kalangan yang kita selamatkan dan bawa balik, mereka sebenarnya pergi awal lagi. Mereka pergi untuk aktiviti judi. Mereka kalah, mereka pinjam alung. Kemudian mereka tak dapat balik dan mereka kata, mereka hubungi polis, mereka kata mereka mangsa. Itu pun kita bawa balik. Ya, prinsip the right to return tu betul-betul kita laksanakan. Bila dia balik, baru dia maklumkan pada kita.
Yang ketiga adalah Datuk Yang Pertua, kita berjaya bawa balik. Lepas tu dia pergi pula. Pun ada juga. Hancur luluh pasukan polis. Bila diberitahu bahawa kita kesan mereka pergi pula dan mereka hubungi, tolong selamatkan kami lagi. Jadi ini dari mana? Ini bukan fakta di awang-awangan. Saya mesti bertanggungjawab pada Dewan Yang Mulia bila kita profil di kalangan rakyat Malaysia yang balik. Begitu kitanya. Jadi kesemuanya ini ditanya oleh Bayan Baru tadi, apakah langkah kita buat? Datuk Yang Pertua, kerjasama polis di peringkat antarabangsa ini adalah rupa bentuk jenayah baru rentas sempadan yang tak berlaku 10, 15, 20 tahun dulu tapi sekarang berlaku. Kerana itu saya beri jaminan bahawa komitmen pasukan polis dan seluruh kekuatan kementerian, sekarang ini kita ada jawatankuasa khas pun menangani isu ini bersama dengan Kementerian Luar. Dan insya-Allah aktiviti mewar-warkan kepada rakyat Malaysia. Saya mohon kerjasama semua anggota Dewan dan masyarakat di luar sana untuk mengingatkan. Sebab mangsa yang pergi ini ada yang pergi sendiri, ada yang pergi berkawan, ada yang pergi satu keluarga, mak, ayah, anak pun pergi juga. Ya, jadi kategorinya tu pelbagai. Ya, terima kasih.